Wabak COVID-19 ialah sejenis penyakit berjangkit yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemui. Terdapat dua jenis coronavirus iaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus SARS dan Middle East Respiratory Syndrome Related Coronavirus MERS-CoV. Sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan pada Mac yang lalu, banyak premis perniagaan, pejabat dan juga sekolah diarahkan tutup dan hal ini telah menyebabkan ramai rakyat hilang pekerjaan dan juga punca pendapatan. Namun, ramai yang mengambil inisiatif untuk menjalankan perniagaan secara atas talian yang melibatkan perniagaan seperti makanan, pakaian, barangan kosmetik dan juga pelbagai lagi. Perkhidmatan food delivery seperti Foodpanda dan GrabFood juga turut disediakan bagi memudahkan lagi proses penghantaran makanan. Objektif kajian ini dilaksanakan ialah yang pertama, bagi menghuraikan import perniagaan secara atas talian semasa pasca COVID-19. Kedua, mengaplikasikan pengetahuan mengenai isu-isu semasa yang berlaku di Malaysia. Dan yang ketiga, mendapatkan maklum balas mengenai import perniagaan secara atas talian. Punca isu bagi COVID-19. COVID-19 ini pada mulanya dikesan pada pertengahan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, Hubei, China. Di Malaysia, virus ini merebak dengan lebih cepat apabila mutasi virus jenis D614G dikesan pada sampel kluster sifar gangga dan 10 kali lebih mudah menjangkiti individu lain dan mudah merebak sekiranya disebarkan oleh individu super spreader. Syarikat yang sebelum ini menjalankan perniagaan secara operasi dan fizikal telah mula beralih kepada perniagaan secara atas talian. Kini, kehidupan normal baharu menjadi lebih mudah apabila penghantaran barangan keperluan harian dari rumah ke rumah turut ditawarkan oleh pasaraya besar seperti Tesco, Aeon dan juga Maidin. Perusahaan kecil sederhana PKS juga telah mula mengembangkan dan mempromosikan perniagaan mereka secara atas talian melalui platform media sosial. Kini, kita dapat lihat bahawa amalan normal baharu telah mengubah trend perniagaan kepada atas talian. Faktor pertama impak COVID-19 kepada potensi urus niaga atas talian adalah pengeluaran kos yang rendah bagi pihak peniaga. Dengan perniagaan secara atas talian, semua kos yang tidak berkaitan boleh dibuang daripada kos sebenar mereka. Bukan hanya kos sewa kedai, malah kos untuk persediaan stok daripada pengeluar juga dapat dikurangkan. Perniagaan secara atas talian memberikan kelonggaran masa yang lebih banyak berbanding berniaga secara bersemuka dengan pelanggan. Ia tidak memerlukan masa yang ketat atau panjang seperti bekerja di kedai biasa. Perniagaan secara atas talian melibatkan proses pesanan dan pembayaran yang dilakukan secara automatik. Ia memberikan kemudahan kepada kedua-dua pihak iaitu pihak penjual dan juga pihak pembeli. Sesetengah pelanggan boleh membeli ketika mereka mahu dan peniaga pula tak perlu bersusah payah untuk memujuk pelanggan membeli barang. Dengan menggunakan platform e-dagang yang sedia ada, premis sama sekali tidak mempunyai had untuk orang awam melihat barang yang dijual. Jika pelanggan mempunyai soalan berkaitan dengan produk itu, mereka boleh rujuk kepada penjual melalui beberapa cara seperti menghubungi nombor telefon premis atau meninggalkan soalan di laman web premis tersebut. Dari segi semangat nasionalisme dan patriotisme, kesan yang diperoleh daripada impak potensi urus niaga secara atas talian adalah rakyat dapat bersama-sama membantu meningkatkan ekonomi negara melalui sektor e-dagang dengan membeli barangan yang dijual di dalam Malaysia. Selain itu, sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah membantu meringankan beban para pekerja barisan hadapan dengan mematuhi arahan dan prosedur yang telah diperintahkan dengan baik. Melalui transaksi jual beli secara atas talian, kita dapat mengelakkan daripada bersosial dalam jarak yang dekat dan dalam kelompok manusia yang ramai. Dengan menggunakan platform perniagaan atas talian, para penjual boleh melakukan promosi dan jualan besar-besaran untuk menarik lebih ramai pelanggan membeli dan hasil jualan mereka boleh disalurkan kepada golongan kurang berkemampuan yang menerima impak lebih besar ketika musim COVID ini melanda negara Malaysia. Ia sekaligus mengeratkan perpaduan kaum dalam mengekalkan kesejahteraan negara. Semua pihak dari pelbagai bangsa dan kaum memberikan kerjasama dalam menjaga keselamatan negara. Bagaimana caranya? Urus niaga secara atas talian sebenarnya mampu mengurangkan penularan wabak tersebut daripada berlaku kerana transaksi yang dilakukan tidak memerlukan perjumpaan secara berdepan dan interaksi juga terhad melalui media sosial. Potensi urus niaga secara atas talian juga memberi kesan kepada pembinaan negara dan bangsa. Pertama sekali, ia dapat membantu negara melalui sektor ekonomi dan keuangan.
Keadaan ini tentunya kerana lambakan proses penjualan dan pembelian yang berlangsung secara atas talian. Kerana permintaan yang tinggi daripada pelanggan menerusi aplikasi atas talian untuk membeli barang keperluan harian mereka, kerajaan mengambil inisiatif untuk menaikkan harga cukai perkhidmatan bagi membantu meningkatkan ekonomi negara. Seterusnya, dengan penyatuan semua kaum, ia dapat membentuk negara Malaysia menjadi sebuah negara yang lebih aman dan bersatu padu dalam menangani apa jua kesusahan dan bahaya. Semua kaum bergabung dan membentuk satu bangsa dengan satu matlamat yang sama, iaitu mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan negara. Dapatan kajian dan analisis. Dapatan kajian ini dihasilkan untuk memenuhi objektif ketiga tugasan ini, iaitu mendapatkan maklum balas mengenai impak COVID-19 terhadap potensi urus niaga atas talian dan juga bertujuan untuk mengenal pasti perbezaan potensi urus niaga sebelum dan selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Instrumen pertama, terdapat 6 soalan ringkas untuk mengkaji impak COVID-19 secara atas talian kepada peniaga. Manakala, instrumen kedua pula mempunyai sebanyak 8 soalan ringkas yang telah diedarkan kepada responden, iaitu di kalangan pembeli. Pertama ialah nama perniagaan. Terdapat 30 nama perniagaan memandangkan kami mendapat 30 responden yang telah menjawab Google Form tersebut. Dan berdasarkan carta jenis perniagaan, majoriti responden membuat perniagaan secara atas talian dengan menjual makanan. Kemudian diikuti dengan barangan kosmetik dan seterusnya ialah servis penggambaran dan yang lain-lain. Beralih kepada soalan ketiga pula, iaitu adakah anda pernah membuat perniagaan secara atas talian sebelum pelaksanaan PKP ini? Majoriti responden menjawab ya berbanding tidak, iaitu sebanyak 76% menjawab ya dan selebihnya adalah menjawab tidak. Merujuk kepada carta soalan keempat pula, majoriti sebanyak 96% menggunakan media sosial Instagram dan selebihnya menggunakan medium yang lain. Berdasarkan graf seterusnya, para responden majoriti menjawab ya bahawa perniagaan mereka lebih meningkat sepanjang PKP ini. Dan mereka juga menyatakan bahawa kaedah jualan secara atas talian lebih memberi keuntungan berbanding secara terus. Instrumen kedua adalah kajian mengenai impak COVID-19 terhadap potensi urus niaga secara atas talian di kalangan pembeli. Berikut merupakan carta bagi soalan yang ringkas mengenai umur responden yang telah menjawab Google Form ini. Majoriti responden yang menjawab kajian ini berumur 21 tahun, iaitu seramai 70 orang daripada jumlah keseluruhan iaitu 107 orang responden. Seterusnya adalah carta mengenai jantina responden yang telah menjawab kajian ini. Majoriti responden yang telah menjawab kajian ini adalah perempuan, iaitu seramai 98 orang dan selebihnya adalah responden lelaki iaitu seramai 9 orang sahaja. Berdasarkan carta di atas, 94% responden pernah membuat pembelian secara atas talian sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di negara ini. Berikut merupakan senarai jenis pembelian yang sering dilakukan secara atas talian oleh pembeli. Jenis pembelian yang paling digemari oleh responden adalah pakaian, barangan keperluan diri dan aksesori gadget. Seterusnya adalah kosmetik, makanan dan sebagainya. Seterusnya adalah kekerapan bagi responden membuat pembelian secara atas talian sebelum pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Majoriti responden memilih 1 hingga 5 kali sebulan iaitu seramai 87 orang responden. Dan terdapat juga di antara responden yang menjawab tidak pernah dan hanya 1 kali sebulan. Bermaksud terdapat responden yang tidak pernah membuat pembelian secara atas talian sebelum pelaksanaan PKP.
Kemudian adalah kekerapan responden membuat pembelian secara atas talian sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Di sini menunjukkan peningkatan pada kekerapan 6 hingga 10 kali sebulan, iaitu seramai 30 orang responden membuat urus niaga atas talian sepanjang tempoh. Manakala, 3 orang telah memilih kekerapan 11 hingga 15 kali sebulan berbanding sebelum pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan hanya seorang sahaja. Berdasarkan graf ini, seramai 66 orang responden berpuas hati sepanjang membuat pembelian secara atas talian, manakala seramai 29 orang responden sangat berpuas hati dalam membuat pembelian secara atas talian. Medium atas talian yang paling digemari oleh responden untuk membuat pembelian secara atas talian adalah Shopee, iaitu seramai 96 orang responden menggunakan platform Shopee untuk membuat pembelian secara atas talian. Terdapat juga responden yang meletakkan aplikasi GrabFood dan Foodpanda sebagai medium untuk membuat pesanan makanan secara atas talian. Kesimpulan bagi Jabatan Kajian dan Analisis adalah kajian soal selidik yang telah dilakukan ini memberi impak positif terhadap urus niaga atas talian semasa berlakunya pandemik COVID-19 di Malaysia. Kecanggihan teknologi pada masa kini telah mengubah kaedah jualan dan pemasaran secara manual kepada sistem pemasaran secara digital. Platform perniagaan kini tidak lagi terhad kepada media sosial sahaja, tetapi telah beralih kepada platform e-dagang seperti Shopee dan juga Lazada. Jadi, bagi menjaga wabak COVID-19, kita harus mengamalkan amalan 3W, iaitu wash, kita harus kerap mencuci tangan dengan air dan sabun dan sentiasa memakai hand sanitizer. Wear, kita harus memakai penutup muka ketika keluar daripada rumah. Dan warn, kita harus memberi amaran dengan tidak bersalaman atau bersentuhan dan mengamalkan etika batuk dan juga bersin.